Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Setinggi perhargaan diucapkan kepada Prof. Maja Dr. Nur Hasimah binti Ismail. Saya, Siti Aisyah binti Syekh Idris selaku Ketua Kumpulan 3 dari JJ221 akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan ini. Kumpulan 3 terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri, Siti Aisyah binti Syekh Idris, Puan Nur Amira binti Izzuddin, Puan Suwaibah binti Mukhtar, Puan Cik Nur Farisha Aryana binti Muhammad Faizal dan Encik Syahrul Izham bin Saidi. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan berkenaan dengan perayaan kaum di Malaysia. Assalamualaikum. Negara kita Malaysia mempunyai pelbagai kaum, budaya, bangsa dan agama. Hari Raya merupakan hari yang disambut oleh kaum Melayu yang beragama Islam yang diraihkan di Malaysia. Hari Raya Aidilfitri ini disambut selepas umat Islam berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan. Sepanjang bulan puasa, umat Islam akan menunaikan fardu tarawih dan juga menunaikan zakat fitrah sebelum 1 Syawal di mana Hari Raya Aidilfitri ini dirayakan. Sejarah hari raya dalam Islam bermula apabila Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Rasulullah mendapati bangsa Arab pada masa itu meraihkan 2 perayaan. Lalu baginda bertanya kepada bangsa Arab Madinah, perayaan apakah yang dirayakan oleh mereka? Mereka memberitahu perayaan yang dirayakan oleh mereka ialah perayaan yang diwarisi secara turun-temurun. Maka Rasulullah berkata, Islam akan menggantikan 2 hari raya tersebut dengan Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidil Adha yang lebih dikenali sebagai Hari Raya Korban. Konsep Hari Raya ini jelas bahawa ia adalah perayaan keagamaan dalam agama Islam. Ini bermakna jika ia disambut atas landasan agama, maka hari raya yang diraihkan adalah satu ibadat dan mendapat pahala bagi sesiapa yang meraihkannya. Hari Raya Aidilfitri disambut sebagai tanda kemenangan bagi orang yang dapat mengerjakan ibadat pada bulan puasa dengan sempurna pada bulan Ramadan. Kemenangan itu bukan sahaja berjaya mengawal nafsu daripada makan dan minum, sebaliknya ia juga menandakan kejayaan kita daripada menghalang nafsu kita daripada melakukan perkara mungkar dan yang dilarang oleh agama. Yang di mana yang bilanya ia dilakukan, ia akan membatalkan puasa kita. Kerana itu, Allah menganugerahkan satu hari di mana kita sama-sama meraihkan kejayaan daripada kemenangan itu. Kalimat fitri itu sendiri bermaksud fitrah. Kejayaan manusia kembali kepada fitrah yang asal. Fitrah asal ini sebenarnya satu permulaan kejadian manusia yang sememangnya dilahirkan putih bersih daripada dosa dan noda. Oleh itu, kerana ia dikatakan sebagai perayaan keagamaan dalam Islam, maka cara menyambut hari raya itu sendiri perlulah mengikut adab dan batas peraturannya. Apabila saja diumumkan Hari Raya Aidilfitri selepas anak bulan kelihatan, maka mulakanlah malamnya dengan aktiviti ibadat seperti kita memperbanyakkan solat sunat, bertasbih, bertakbir dan bertahmid sebagai tanda kesyukuran kepada kemenangan umat Islam. Pada pagi hari raya, umat Islam mulakan pagi dengan membersihkan diri dan disunatkan mandi di pagi hari dan memakai pakaian-pakaian yang baru. Dan kita juga akan bersiap-siap ke masjid bagi menunaikan solat sunat Aidilfitri. Dan seterusnya menghidupkan ukhuwah dengan saling menziarahi sesama kita, mengamalkan amalan kunjung-mengunjung di kalangan saudara mara. Perlu diingat, Islam tidak pernah mengajar umatnya agar membazir dan melebih-lebih dalam apa-apa juga perayaan. Ini bermakna agama Islam menegah umatnya agar tidak berboros dan berlebihan dalam
dalam berbelanja semata-mata untuk bergaya dengan pakai mahal dan kuih-muih serta hidangan makanan yang terlampau banyak sehingga berlakulah pembaziran. Konsep Hari Raya ini banyak dikaitkan dengan amalan pembaziran, membelanjakan wang ringgit untuk membeli beras secara berlebihan atau membeli beras sesuatu yang membawa kemudaratan seperti membeli bercun yang sememangnya salah di sisi agama dan undang-undang. Mungkin pembaziran itu berlaku kerana masyarakat kita hidup di dalam keadaan yang serba mencukupi. Sepatutnya rezeki yang lebih ini kita perlu sumbangkan kepada saudara mara lain yang kurang berkemampuan, yang tidak dapat menyambut hari raya seperti kita. Antara budaya yang lazim berlaku dalam sambutan hari raya ialah pemberian duit raya. Islam tidak pernah melarang pemberian duit raya, namun kita diingat supaya tidak melampaui konsep pemberiannya itu. Usahalah kita mendidik anak-anak supaya berkunjung ke rumah jiran semata-mata untuk mengharapkan duit raya. Jika sebab ini yang berlaku, maka pelbagai tanggapan dan prasangka buruk diberikan kepada sesiapa yang tidak memberikan duit raya. Misalnya, orang yang tidak memberikan duit raya itu dikatakan tangkai jering, kedekut kerana tidak memberi duit raya. Menyentuh soal wang ini, antara yang kewajipan yang perlu ditunaikan oleh umat Islam ialah menjelang Aidilfitri ialah membayar zakat fitrah. Wang zakat ini adalah sumbangan yang akan diberikan kepada golongan yang tidak berkemampuan, miskin dan fakir serta asnaf sebagainya mengikut 8 asnaf yang ditetapkan syarat. Jika Aidilfitri ini disambut dengan kegembiraan yang melampau tanpa melihat beberapa pengisian yang disebutkan tadi, pasti tujuan asalnya jauh menyimpang. Kedatangan Syawal sepatutnya mengisafkan muslimin di sebalik makna kemenangan dan kejayaan dalam sambutan Aidilfitri. Kita tidak sepatutnya melupakan tuntutan agama. Baiklah, rumah terbuka juga menjadi acara wajib yang dilakukan pada hari raya pertama di sepanjang bulan Ramadan lah. Kemeriahan hari raya Aidilfitri selalunya akan berlanjutan selama sebulan. Pelbagai rumah terbuka dan berbagai pihak menganjurkan bagi memeriahkan suasana Aidilfitri. Baju Melayu merupakan pakaian yang menjadi pakaian utama untuk yang dipakai oleh kaum lelaki Melayu di Malaysia. Pakaian ini dilengkapi dengan songkok dan samping di bahagian pinggang. Pakaian yang menjadi kebiasaan kepada wanita pula ialah baju kurung dan baju kebaya. Merupakan baju kebangsaan di negara Malaysia. Setiap tahun pelbagai rekaan baju tradisi diperbagikan dan berbagai jenis kaum dan pemakaian songket dan baju kebanyakannya semakin meningkat. Hasil promosi yang dikomersialkan oleh Datin Seri Endon Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri Malaysia yang kelima, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada tahun 2005. Okey. Mengikut kalender hijrah, tarikh Hari Raya Aidilfitri adalah tetap dan sama. Namun begitu, mengikut kalender Masihi, tarikhnya sentiasa berubah kerana kalender hijrah adalah mengikut peredaran bulan. Manakala kalender Masihi pula mengikut peredaran bumi mengelilingi matahari. Oleh itu, tarikh Hari Raya adalah berbeza daripada tahun ke tahun dengan perbezaan lebih kurang hingga 10 hingga ke 15 hari. Sekian, terima kasih. Tok Ngah, Tok Ujang, Makcik. Oh, jumpa lagi. Kamu ni kan raya. Walaupun tadi kita dah pergi rumah mereka, lah ni mereka pula bawa rezeki kat kita. Betul juga. Kenal-kenal saudara, ziarah orang tua, bila jarang jumpa, setiap saat bersama, besar maknanya. Macam ni barulah raya. Terima kasih kepada sahabat saya Nur Amira binti Izzuddin, nombor matrik 290210, akan membentangkan penugasan saya perayaan Hari Gawai bagi suku kaum Dayak. Gawai melambangkan perayaan manakala Dayak merujuk kepada masyarakat tradisional di Sarawak, Kalimantan dan pedalaman Borneo. Orang Dayak meraihkan Hari Gawai Dayak setiap tahun pada 31 Mei dan 1 Jun. Masyarakat Dayak percaya pada kuasa
roh bertara yang tersendiri, namun pada masa kini ada segelintir yang telah memeluk agama Kristian. Pengasas Hari Gawai ialah Tan Kingsley dan Owen Lian. Kedua-duanya adalah penerbit radio daripada masyarakat Dayak. Melahirkan idea Hari Gawai Dayak, kerajaan British memutuskan untuk menolak Hari Dayak sehingga tahun 1962. Hari Sarawak adalah panggilan untuk semua rakyat Sarawak tanpa mengira kaum dan diraikan sebagai hari kebangsaan. Datuk Michael Boma, anak jati Betong, menganjurkan perayaan Hari Gawai Dayak di kediamannya di Kuching pada 1 Jun 1963. Hari Sarawak kemudiannya diisytiharkan sebagai Hari Pelepasan Am pada 25 September 1964 bagi menandakan penubuhan Persekutuan Malaysia. Ia mula disambut pada 1 Jun 1965 dan kini menjadi simbol perpaduan aspirasi dan impian masyarakat Dayak. Festival ini diadakan untuk mengucapkan tanda syukur atas hasil tuainya yang banyak dan membuat persediaan musim penanaman yang baru. Beras adalah pemakanan ruji orang Dayak. Oleh itu, penanaman padi telah menjadi kerjaya utama mereka sejak zaman purba. Orang Dayak akan mempunyai banyak beras selepas musim menuai padi berakhir. Mereka perlu mengatur perayaan untuk meraihkannya. Persediaan untuk menyambut Hari Gawai Dayak akan bermula pada bulan Mei dengan pembuatan air tuak, minuman tradisi masyarakat Dayak yang mengambil masa sebulan. Dihasilkan dengan penampaian beras pulut yang dimasak dengan yeast dan disimpan di dalam tempayan, kemudian ditambahkan dengan sedikit gula, air dan ditapis dan diminum. Kekuatan tenaga dan keberanian hati tanpa berbelah bagi melambangkan air minuman tuak. Festival penyediaan Hari Gawai Dayak adalah penting untuk setiap rumah panjang atau kampung mengadakan mesyuarat untuk membentuk jawatan kuasa bagi mengatur acara sambutan pada 31 Mei dan 1 Jun. Meminum air panjang umur, memuji Tuhan, pertandingan Ratu Cantik serta kumang dan keling, menanam tanaman ranyai, bermain alatan muzik tradisional, menari tarian tradisional seperti ngancak dan datum jaluk. Pertunjukan kemahiran seni mempertahankan diri dan nyanyian sastera rakyat adalah antara aktiviti klasik yang dijadualkan untuk perayaan Hari Gawai. Garis panduan IBAN khusus yang dikenali sebagai bergeliga juga diwujudkan dan harus diikuti oleh orang dalam masyarakat untuk mencapai hasil yang menyeronokkan dan memastikan suasana Hari Gawai bebas daripada konflik dan kekacauan. Sekitar pertengahan bulan Mei, kaum wanita akan membuat kuih muih Dayak yang terkenal antaranya sarang semut, acuan dan kuih sepik. Sebelum akhir bulan Mei, acara gotong royong dianjurkan untuk mengemas dan mencantikkan rumah panjang atau kampung, termasuk mengecat serta memperbaiki kawasan rumah yang rosak atau lama. Sebagai tanda hormat kepada orang yang telah meninggal seperti saudara mara, rakan-rakan serta rakyat setempat, aktiviti pembersihan kubur akan dijalankan setiap tahun. Acara ritual rasmi yang dimeterai semasa mesyuarat ialah acara meminum air panjang umur, berlangsung pada kira-kira 12:30 malam. Perarakan pertandingan kumang dan keling, acara menanam pokok kehidupan yang diiktirafkan sebagai ranyai, pertandingan tradisional dan aktiviti hiburan adalah salah satu perayaan yang dihoskan pada 31 Mei. Pokok ranyai ditebang membawa erti festival ditutup. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Cikgu, selamat datang cikgu. Terima kasih, Uncle.
Gayu guru. Gayu guru gaya main itu. Cakap. Pandai cakap. Sila Diego. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Puan Siti Aisyah. Pertama kali saya perkenalkan diri saya, Nur Farisha Arena binti Mak Faizal, akan menguraikan sedikit tentang perayaan bagi kaum India. Okay. Hari Raya Deepavali atau Diwali adalah hari raya umat Hindu yang menandakan kemenangan kekuatan kebaikan atas kekuatan kejahatan, yang secara simboliknya yang ditujukan adalah erti cahaya yang menerangi kegelapan. Maksud tersiratnya adalah menanamkan nilai-nilai positif dalam diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan mengatasi nilai-nilai secara negatif dalam diri untuk memperkembangkan rohani. Dekorasi rangoli menggunakan pasir berwarna sering dibuat pada perayaan ini dipanggil Deepavali dan dipraktikkan pada jenis budaya agama Hindu, Jain, Sikh dan beberapa aliran budaya. Terutama sekali Newar lah, jenis budaya dan agama. Jenis perayaan dan dekorasi orang percaya India akan mendekorasi rumah, berbelanja, memasang pelita atau lampu, sembahyang khusus, memberikan hadiah dan kuih sesama tetamu yang menghadirkan diri. Tarikh Amavasya bulan Kartik mengikut takwim Hindu yang berkaitan dengan galungan Diwali, iaitu dalam kurungan Jainis lah. Bandi Cho Divas, Tihar, Swanti, Sohrai, Padna. Okey, itulah. Hari Deepavali bermula dengan menyapu minyak bijan di atas kepala badan untuk menyejukkan badan. Diikuti upacara sembahyang bersama ahli keluarga di rumah dan mendapat restu daripada ibu bapa dan orang tua sebelum ke kuil. Berikutnya, setiap orang akan mengenakan pakaian baru, berbagi manisan yang disediakan khas untuk Deepavali serta mengunjungi ke rumah kerabat dan rakan-rakan. Pada waktu malam, deretan lampu dinyalakan dan bunga api serta mercun memeriahkan lagi perayaan tersebut. Perayaan utama bagi kaum ini adalah perayaan Deepavali. Hari Deepavali diterjemahkan dengan deretan pelita atau pesta cahaya. Perayaan ini akan disambut untuk menganut agama Hindu, Sikh dan Jain. Mengapa penganut agama ini menyambut perayaan Deepavali? Hal ini adalah kerana mereka merayakan kemenangan atas kejahatan dan penanggalan kegelapan rohani. Perkataan Deepavali merupakan gabungan dari kata Deepa yang bererti cahaya dan perkataan Gavali yang bererti barisan. Menurut informasi tambahan di laman Indian Culture Online mengungkapkan bahawa hanya penduduk keturunan Malayan di kerajaan India tidak merayakan Diwali, termasuk mereka yang beragama Hindu. Di sebaliknya, masyarakat keturunan Malayam meraihkan Onam, iaitu perayaan sempena musim menuai. Perayaan kedua pula bagi kaum ini adalah perayaan Vishu. Bagi masyarakat keturunan Malayali atau Malayalam, perayaan tahun baru dikenali dengan istilah Vishu, walaupun pada asalnya dirayakan penduduk keturunan Malayali di Kerala, India. Sekarang Vishu dirayakan oleh masyarakat Malayali di seluruh dunia. Perayaan ketiga adalah perayaan Pongal
Perayaan Pongal dirayakan oleh masyarakat India pada pertengahan Januari bagi merakamkan Uttarayan atau pergerakan matahari menuju ke arah utara. Dirayakan selama 4 hari berturut-turut. Pongal termasuk Bogi merupakan acara terbesar setelah perayaan Deepavali dan Thaipusam. Jika di India, perayaan ini dirayakan lebih meriah dari Deepavali selama seminggu. Di Malaysia, peran yang dimainkan seluruh keluarga tidak kalah hebatnya. Perayaan keempat merupakan perayaan Thaipusam bagi penganut agama Hindu. Penganut membuat persediaan untuk merayakan dengan membersihkan diri melalui doa dan puasa. Jawatan pemegang kavadi harus melalui upacara yang rumit dan menganggapnya sebagai pemujaan terhadap Dewa Murugan. Pemegang jawatan yang kavadi memerhatikan pembujangan dan mengambil hanya yang tulen, makanan satvik sekali sehari, manakala sentiasa memikirkan Tuhan. Pada hari perayaan itu, penganut akan mencukur kepala mereka melakukan haji di sepanjang laluan yang ditentukan sambil melakukan pelbagai tindakan ketaatan, terutamanya sekali kepada yang membawa pelbagai jenis kavadi, iaitu dosalah. Paling sederhana ini mungkin mereka memerlukan untuk membawa sepanci susu, tetapi sakit hati daging melalui tusukan kulit, lidah atau pipi dengan lidi vel juga biasa. Terdapat pelbagai jenis kavali yang digunakan, antaranya kavadi yang paling sederhana adalah kanopi semi bulat dihiasi disokong oleh tongkat kayu yang dibawa atas bahu ke kuil. Selain itu, beberapa memiliki tombak kecil melalui lidah mereka atau tombak melalui pipi mereka. Lembing kecil yang menusuk lidah atau pipi sentiasa mengingatkannya pada Lord Murugan. Itu juga mencegahnya daripada bercakap dan memberikan kuasa yang besar daya ketahanan. Lain-lain, jenis kavadi melibatkan cangkuk tersangkut ke belakang dan sama ada ditarik oleh satu lagi berjalan di belakang atau digantung dari lembu jantan, dihiasi cat atau lebih baru-baru ini di traktor dengan titik incision, mangkuk yang berbeza-beza tahap kesakitan. Amalan yang paling menakjubkan adalah kavadi vel. Asasnya mesbah mungkin mudah alih secara 2 meter, dihiasi dengan bulu merak dan dilampikan kepada hamba melalui 108 bel yang dicucuk ke dalam kulit pada dada ke belakang. Berjalan di dalam api dan penyiksaan dapat dilakukan. Ia mendakwa bahawa penganut yang mengamalkannya akan berhayal, tidak merasakan sakit, tidak ada darah luka. Mereka tidak memiliki bekas luka yang tertinggal. Walau bagaimanapun, beberapa amalan masohistik yang lebih ekstrim telah dikritik sebagai berbahaya dan bertentangan dengan semangat dan niat untuk agama Hindu. Puthanu atau lebih dikenali sebagai Tahun Baru Tamil adalah perayaan hari pertama Tahun Baru tradisional Tamil pada pertengahan April untuk orang-orang keturunan Tamil di Tamil Nadu dan Puducherry di India, dan oleh penduduk Tamil di Malaysia, Singapura dan Sri Lanka. Orang-orang saling menyapa antara satu sama lain pada hari ini dan mengucapkan Inia Tamis Puthanadu Nalvazulkal. Hal ini adalah selaras dengan kalender matahari Hindu. Orang Tamil percaya bahawa pada hari Tahun Baru Tamil, Tuhan Brahma memulakan penciptaan dunia. Mahasivarati adalah suatu perayaan Hindu yang dirayakan pada malam hari ke-14
separuh gelap dalam bulan Maga. Dalam bahasa Tamil, Masi yang Mahasivaratiri adalah suatu perayaan Hindu yang dirayakan pada malam hari ke-14 separuh gelap malam dalam bulan Maga. Dalam bahasa Tamil, Masi yang aspek pemusnah alam semesta. Seterusnya, perayaan Festival Panguni Uttiram yang merupakan pernikahan antara Parvati dan Parameswara, Murugan dan Devasena serta terpercaya dan Lakshmana berlaku pada hari ini di bulan Maret atau April. Panguni Uttiram, perayaan jatuh pada bulan Panguni, Mac sampai April. Bulan ini adalah istimewa kerana bintang Uttiram dan Purnami yang berlaku serentak. Perayaan Ugadi dalam kurungan awal-awal era adalah hari tahun baru bagi orang-orang di wilayah Deccan, India. Sementara orang-orang Andhra Pradesh dan Karnataka menggunakan Ugadi lama untuk perayaan ini. Rakyat istilah Maharashtra, perayaan yang sama yang dipelihara pada hari yang sama, Gudi Padwa. Sinis, orang-orang dari Sikh meraihkan hari yang sama, hari tahun baru mereka, Cheti Chand. Ugadi dirayakan pada hari berlainan setiap tahun kerana kalender Hindu adalah kalender lunisolar. Saka kalender bermula dengan bulan Mac dan April, dan Ugadi menandakan hari pertama tahun baru. Perayaan Gokul Ashtami sebenarnya adalah sambutan hari jadi Tuhan Krishna dan ia sentiasa disambut pada hari ke-8 separuh gelap dan Bhadrapada yang datang terutamanya pada bulan Ogos atau September. Krishna adalah salah satu avatar terkenal Dewa Vishnu dan Dewa yang mulia. Ini adalah putra Raja Vasudeva dan isteri Devaki. Para penyembah merayakan hari Gokul Ashtami ini dengan penuh sukacita. Ada pembacaan Bhagavatam, bernyanyi dan berdoa di mana-mana. Kuih-kuih dekorasi untuk upacara, kirtan dinyanyikan, loceng dibunyikan, daun telinga ditiup dan pujian Sansekerta dibacakan untuk memuji Tuhan Krishna. Kesimpulannya, perayaan ini dirayakan pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil antara bulan Oktober dan November. Hindu, Sikh dan Jain, kebanyakan dari mereka akan menghiasi rumah dengan lampu dan mercun akan dibakar. Selain itu, mereka akan membahagikan gula-gula dan hadiah kepada ahli keluarga, kerabat dan jiran-jiran terdekat. Seterusnya, mereka akan melakukan upacara doa dan upacara keagamaan. Sekian dari saya, terima kasih, dan saya serahkan perangan yang seterusnya kepada Encik Syahrul Izam bin Saidi. Terima kasih, silakan. நடந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சு எல்லாரும் சமைச்செடுத்து வந்திருக்காங்க. நன்றி சொல்றதுக்கு. எல்லாம் நம்ம தோட்டத்துல விளைஞ்சது தாங்க. Hai, saya Siti Aisyah binti Syekh Idris. Saya akan membentangkan mengenai perayaan orang asli suku kaum Semai. Seperti yang sedia maklum, Malaysia sangatlah unik. Malaysia terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum dan di tanah Malaysia mempunyai 18 suku kaum orang asli dan salah satunya adalah suku kaum Semai. Masyarakat orang asli Semai adalah unik. Kenapa saya katakan unik?
kerana masyarakat ini hanya berada di Selangor, Perak dan Pahang. Untuk perayaan kali ini, saya akan menekankan kepada orang asli di Perak, orang asli Semai. Orang asli Semai merayakan perayaan Hari Genggulang, di mana turut dikenali sebagai Jespai. Hari Genggulang ini sangatlah unik kerana diraikan di setiap kampung, mengikut kampung. Tarikh perayaan ini tidak sama dan penetapan tarikh ini ditetapkan oleh dukun itu sendiri ataupun tok halak di sesebuah kampung itu. Unik kan? Orang asli Semai mengamalkan fahaman animism, iaitu menyembah nenek moyang. Masyarakat orang asli Semai mengamalkan fahaman animism, di mana mereka mengamalkan ritual dalam membuat penyembahan kepada pokok ataupun roh nenek moyang. Melalui fahaman animism ini, tok halak ataupun pawang akan mengadakan jampi yang dikenali sebagai cenaguh, dan melalui ritual yang diadakan ini, persiapan yang diperlukan adalah daun serdang, mengkuang hutan, bunga dan lain-lain hiasan pada balai pemujaan. Selain daripada itu, buah sangkak diapit untuk jamuan hantu, iaitu pulut wajib, periung dan telur ayam berdarah yang sedang diram. Okey, sebagai penutup bagi ritual ini, pawang akan mengikat pantang, di mana tetamu-tetamu yang akan hadir ke kampung berkenaan perlulah melalui kebenaran tok batin ataupun pawang itu sendiri. Sekian. Ligi mai laes, di mai dadat, di mai mahentak kunyawa ju kobrong je ada di dah di seman abor di sah lagi abetuah di seman albel. Oh yo di mai dadat mai gubernur sah lagi abetuah saung dah nya dere dah abor di. Fah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahrul Izzaham bin Saidi, pemegang nombor matrik 280496. Di sini saya ingin menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan perayaan Tahun Baru Cina. Perayaan kaum Cina disambut pada hari 1 kalender lunar yang disambut selama 15 hari dan Cap Gomeh diraikan pada hari terakhir. Antara tradisi yang dipraktikkan pada perayaan ini adalah memberi ampau yang berisi wang dan berkata perkataan yang baik serta perkataan yang bertuah. Selain itu, rumah terbuka turut dianjurkan bagi tujuan sanak saudara dan sahabat andai untuk datang menziarah ketika pada Tahun Baru Cina. Sekian, terima kasih. Daripada pembentangan oleh kesemua ahli kumpulan 3 dapat disimpulkan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat unik yang mempunyai kepelbagaian perayaan dari pelbagai kaum. Di sini sesetengah masyarakat di Malaysia hanya mengetahui 3 kaum utama di Malaysia. Namun daripada dapatan kajian ini dapat kita menambah lagi pengetahuan dan ilmu berkaitan dengan kaum-kaum lain yang ada di negara ini.